Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini boleh kita berkumpul di dalam sebuah masjid di kawasan budi kita. Tak lupa lagi yang amat bahagia Tuan Imam ahli jawatan masjid di sini yang sudi jepuknya saya boleh berkongsi tentang ilmu pengetahuan sakut paut dengan agama kita. Ini adalah kebaikan yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan Sayyidil Anam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia bukan sia-sia. Bahkan Tuhan menjadikan kita supaya kita mengenal akan Allah Ta'ala dan supaya kita mengabdikan diri kepadanya setelah daripada kita kenal akan Allah Jalla Jalaluh di atas syariat yang digariskan di dalam agama kita oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi yang disampaikan oleh alim ulama kita itulah satu syariat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala hendak menerimakan daripada perbuatan kita. Manusia tak keluar diri dia daripada kata dia adalah orang yang rugi hidup di atas muka bumi ini, malaikat manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala dan buat amal yang saleh sahaja. Itulah manusia yang untung, yang dapat kebahagiaan, dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin di dalam hati kita, kata agama yang kita duk menganut ni, yang kita duk bawa ni, iaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam.
Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu agama Islam. Dan Allah Taala menegaskan di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa dia berpaling belakang daripada ajaran Islam, dalam arti kata dia tak mau nak beriman dengannya, nescaya Allah Ta'ala tak akan terima apa amalan-amalan yang dikerja, yang dibuat oleh seorang hamba itu sama sekali. Apabila dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, nescaya dia adalah orang yang rugi, tidak ada keuntungan. Dengan sebab itu, saya nak ambil satu ayat daripada ayat Al-Quranul Karim, hendak mentafsirkan kepada kita mengikut apa yang disampaikan oleh tokoh ulama kita, iaitu ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahf. Senantiasa kita umat Islam ni banyak duk baca surah Kahfi. Setiap malam Jumaat ke hari Jumaat ke, banyak orang kita duk baca. Maka ada satu ayat yang kita patut henti sekali-kali dengannya. Walaupun Quran semua kita kena tadabbur belaka ayat-ayat mana-mana pun, tetapi hak ning-ning seolah kata asas hidup kita. Sebagaimana kita ni manusia kena faham benar-benar ayat ni, supaya kita tak geleceh dan tak gelicir, tak jadi rugi hidup kita di dalam hidupan dunia yang sementara ini. Iaitu ayat yang berbunyi kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala telah firman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari dengan perintah qul. Kalau kita baca dalam Quran ni, ambil di ayat mula-mula hingga ayat akhir, kalau kita pergi jumpa kalimah qul ni adalah kalimah yang ada muskilah di sisi orang-orang yang tak beriman yang ada di zaman kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka dak sangka kata Quran ni datang daripada Nabi Muhammad. Mereka tak beriman kata Quran ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dengar Nabi bacanya isi kandungan Al-Quran kepada dia dengan perintah yang kata qul, kata olehmu ya Rasulullah, maka dia mikir, apakah kalulah Quran ni mari di Muhammad sungguh, kenapa Muhammad tu kena kecek dengan kalimah qul, perkataan qul? Apa tak rayak betul-betul selalu? Ini adalah kemuskilan yang berasa di dalam hati seseorang musyrikun yang ada pada itu zaman. Yang cerdik di kalangan mereka putus di dalam hati dan yakin kata Al-Quran ini adalah daripada Tuhan bagi Muhammad, Tuhan bagi Muhammad, bukan daripada Muhammad. Tapi mensembunyikan kebenaran itu di dalam hati kerana tindakan yang ditindakkan oleh orang-orang yang tidak beriman itu sangat kuat sangat, sehingga kebenaran tadi itu tak boleh nak angkatkan kepala. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam, orang yang nak kepada kebenaran, terkadang kebenaran kita nak beramal berasa susah, berasa sukar, berasa payah, berasa berat. Ini adalah sunnatullah, pelaturan Allah Subhanahu wa taala yang kita nak lari tak boleh sama sekali. Tak kena jadi pelik benda-benda tersebut, kerana itu adalah peraturan yang Allah Ta'ala menghanturkan ataupun melaksanakan
pelaturan dunia ini dengan itu rupa cara. Lalu Tuhan kata, "Qul ya Rasulullah, bagi mereka yang tidak beriman, mereka yang membangkitkan kedustaan terhadap risalah yang aku sendiri mewahyukan kepada engkau ya Rasulullah dan kepada mereka itu." Jadi Quran ini Tuhan buat turun mari kepada kita ni, hak kita duk baca, duk dengar, imam kita baca, khatib kita baca, alim ulama kita baca, para guru kita baca. Quran tu bukanlah tuju kepada Nabi Muhammad sahaja, bahkan ia tuju juga kepada kita sebagai orang mula-mula sekali. Kalau kata kita ni manusia, ia tuju juga kita. Beriman atau beriman, hak tu suku kira, tapi mula-mula ia tuju kepada manusia. Dengan sebab itu Al-Quran adalah kitab alami, kitab di antara bangsa. Bukan makna kitab puak tu puak ni, kaum tu kaum ni, tak. Kitab seluruh, serupa dengan Nabi kita ni, Nabi seluruh. Sebagaimana Allah Ta'ala menegaskan di dalam Quran, kata, "Ya ayyuhan nas, hei manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Sesungguhnya aku ni rasul bagi Allah Ta'ala semua. Bukan makna bangsa tertentu, bahasa tertentu, tak. Semua habis licin. Supaya juga dengan Al-Quran. Apabila gitu, gaponya hak Tuhan suruh rakyat kepada umat manusia hak ada zaman tu, hak tak mana beriman lagi tu, rakyat kepada dia, kata, "Innama", mari dengan adatul hasr. Kita kalau duduk di tanah air kita ni, golek ke orang mengaji belakalah, nahwu sarah balarah tu pakat mengaji. Makna kata datangkan innama ni untuk nak sakatkan, mentujukan dengan cara khusus tertentu perkara hana rakyat tadi. Kata lagu mana? "Ana basyarum mithlukum", sesungguhnya aku ni Nabi rakyat, manusia seumpama kamu. Apa manusia seumpama kamu? Adakah Nabi tu sepangkat dengan kita? Tak, bukan makna gitu. Mana manusia seumpama kamu di sini, nak rakyat kata Nabi Muhammad ni sejenis daripada manusia, bukan malaikat dan jin. Kerana gaponya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia? Kerana tujuan asli, tujuan hak besar sekali risalah Nabi Muhammad ni untuk manusia. Hak lain itu tupai-tupai, jin ke gapo tupai, tetapi manusia adalah tuju hak asli, hak sungguh bagi syariat yang dibawa datang oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. "Ana basyarum mithlukum", kalimah mithlukum ni ulama dia mentafsirkan banyak perkara. Dia kata seumpama Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia kata lagu mana? "Faman za'ama anni kadhibun falyati bimithli ma ji'tu bihi." Siapa dia sangka kata aku ni dusta dengan Al-Quran yang aku bawa datang mari kepada mung ni, hei manusia, falyati bimithli ma ji'tu bihi, cuba bawa datang mari seumpama Quran hak aku bawa. Dia cabar ni, cabar kepada semua orang hak alim yang ada di zaman itu, bukan makna orang biasa cabaran ini. Dan cabaran ini ditegakkan di atas muka bumi sampai kepada ini masa. Dan selagi sampai kepada hari kiamat nanti, tak ada siapa pun boleh bawa datang seumpama Al-Quranul Karim. Wari jadi supa ni tak boleh nak uat. Sebab Quran ni apabila kita dengar dia saja, walaupun kita faham tak faham lagi tu, kita ada
perkara yang rasa di dalam hati tadi itu perkara yang jadi kemanisan, kelazatan iman kita dengan Allah. Sebagaimana Tuhan menegaskan di dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan Al-Quran dengan cara yang Nabi kita baca, makna sah dengan tajwid dan sebagainya, dengan makharijul huruf, cara kita nak letakkan huruf macam mana, kita dengar Quran umpama tu zadathum iman. Jadi tambahnya iman, tambahnya kekuatan sekadar kita dengar sahaja. Hak ni tidak ada kalam mana-mana pun nak boleh buat lagu tu, tak ada. Carilah kalam mana-mana, bahasa mana-mana pun tak boleh nak buat. Ini yang panggil mukjizat yang ada di dalam Al-Quran hanya satu. Kalau kita tak percaya, cuba tengok. Cuba kita tajribah, cuba tengok diri kita dengan apa yang amba sebut tadi. Nescaya jadi perkara tertutup jadi terbuka, perkara yang jadi gelap akan jadi cerah dan sebagainya. Nabi cabar, falyati bimithli ma ji'tu bihi. Cuba bawa data seumpama aku bawa data. Hak ning ni Tuhan peraya, kul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi. Waris 10 ayat. Mula-mula waris 10 ayat. Ayat lain waris 1 ayat. Waris 1 ayat ataupun 10 ayat seumpama Quran. Muftarayatin, tak kuasa mereka itu nak bawa data. Sehingga Quran kita ni ya cabar orang Quraisy ni sehingga dia kata kalau mu capur tangan di antara jin dan manusia sekalipun, cuba capur tengok. Kull in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kata olehmu ya Rasulullah, kalau beri pun capur tangan sekalipun di antara jin dan manusia nak bawa data seumpama Al-Quranul Karim, la ya'tuna bimithlih, mereka tak kuasa nak bawa data seumpama Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun setengah di atas setengah itu bantu gi mari, pun tak boleh bawa data juga. Kalau gitu apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir di sini, falyati bimithli ma ji'tu bihi, mustahil mereka itu nak bawa data mari. Tetapi sayangnya kebanyakan orang kita tadi itu di kalangan semua manusia, orang beriman sikit daripada orang tak beriman. Satu, banyak di kalangan manusia tak tadabbur Quran lebih banyak daripada orang tak tadabbur Quran. Banyak manusia hak tak baca Quran lebih banyak daripada orang hak baca Quran. Hak tu mana sikit sama. Orang baca Quran pun tak ramai, tadabbur Quran pun tak ramai dan sebagainya. Dengan sebab itu, apabila jadi gitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa kecewa, berasa rusing di dalam hati dia. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul ni mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kata sesungguhnya kaum aku ni menghijrahkan akan Al-Quranul Karim. Hijrah. Dengan sebab itu kita usahalah sebanyak mungkin. Sekadar mana kita mampu, kita boleh baca Quran tiap-tiap hari, boleh dengar tafsir Quran tiap-tiap hari. Di mana surau, di mana masjid, di mana tempat jabatan, gapo apa katalah, kita dengar sejak sehari pun tak apa dah. Hak ni pedah kelik bagi kita. Kerana Quran ni jangan kata-kata dia nak beri syafaat kepada kita kalau kita amal dengan dia. Sekadar baca saja tu pun dia dapat dah syafaat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah di dalam hadis yang sabit daripada baginda, hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, katanya
iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca olehmu akan Al-Quran. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti menjadi pembantu, penolong, syafaat bagi tuai ampunyo yang baca akan Al-Quranul Karim. Dengan sebab itu ini perkara kita kena usaha. Kalau kita tak usaha, nescaya kita sendirilah tak boleh gapo. Amalan hak kita ni kita kena sedia sendiri. Tiap-tiap orang ni kena bawa amalan masing-masing. Nak pergi harap pe orang ni ialah mana sangat kita kena kerja dulu. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa. Makna manusia ni tak ada nak boleh habuai gapo-gapo malaikat apa yang bawa pergi. Ataupun yang menjadi sebabkan orang boleh buat amal juga dengan sebab dia mengajar orang, dia tunjuk, dia buat, dia gatu, dia gani, orang pakat tiru dia. Itulah tu tak apa. Boleh juga. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya amalan dia usaha di atas muka bumi ni daripada kebaikan tadi tu dia akan dapat boleh tengok. Sawfa yura. Tuhan beri tengok esok. Kemudian Tuhan akan balaskan jazaa'al awfa, mana balasan yang sempurna sekali. Tuhan ni kalau yang nak balas ni, dia tak boleh nak sakat. Nak sakat tak boleh. Kita nampak ke halu-halu yang kita mari duduk dalam masjid ni. Masa sejak, tak siapa sejak, kita berasa kata, duduk gitu. Duduk, kita kena ada niat molek. Aku mari kerana mung ya Allah, nak dengar ajaran mung ya Allah. Tuhan akan tulis. Malaikat itu tulis. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah Ta'ala menghidupkan perkara yang mati dan Tuhan tulis semua apa amalan yang kita itu buat di atas muka bumi. Dengan sebab itu kita niat molek lah. Jangan kita kata mari gitu suka-suka ramai-ramai. Tak. Kita orang Islam ni kita kena hanti-hanti dengan amalan kita. Kemudian Imam kata fa inni la a'lamul ghaiba fima akhbartukum bihi minal madi. Maka sesungguhnya aku ni tidak mengetahui perkara yang gaib daripada perkara yang aku telah khabarkan akan kamu dengannya daripada perkara-perkara telah berlaku. Dalam Quran tu ada kisah Quran tu, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, beberapa kisah. Kaum tu, kaum ni, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi itu dan banyak daripada kisah-kisah yang datang di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi ya rakyat tadi itu kena belaka dengan apa hak orang pandai baca, pandai menulis boleh menyaksi perkara. Nak rakyat kata apa? Nak rakyat kata Nabi Muhammad ni dia bawa data daripada Tuhan dia, bukan bawa data daripada kocek dia. Kalau orang tanya kita hikmat gapo kah Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad tak pandai baca, tak pandai menulis? Jawabnya alim ulama kita kata hikmatnya tak seberi bercampur dengan ilmu mana-mana. Semata-mata ilmu tadi itu hak Tuhan semata-mata. Katuk di atas, katuk di bawah, tepi dan di kiri, di kanan, di depan, di belakang untuk awak terima daripada Tuhan betul-betul lalu. Tak seberi terima daripada yang lain. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nak rayak satu perkara pada muhir manusia. Kata gapo hamba nak rayak ni? Ni Nabi nak rayak kita. Tuhan suruh rayak, kita kena dengar. Kerana Rasulullah ni tak rayak daripada Tuhan dia, malaikat perkara yang benar yang dapat faedah daripadanya apabila kita beramal dengannya. Kalau kita dengar saja tak ada beramal, tak ada dapat faedah gapo-gapo. Nawi dapat faedah pasti kita kena beramal dengannya.
Gapo hak Tuhan nak royak? Hak Nabi, hak Tuhan royak apa nama Tuhan suruh Nabi royak? Annama ilahukum, sesungguhnya Tuhan bagi kamu. Ilahukum, katanya tokoh ulama, allazi ad'ukum ila ibadatihi, Tuhan yang aku ni Nabi Muhammad ni mengajakkan kamu hai manusia kepada mengabdikan diri kepadanya. Tu makna ilahukum. Makna Nabi Muhammad ni datang mari buat apa? Mari nak heratkan manusia, tariknya manusia daripada ibadat sesama manusia, sesama makhluk terutamanya, nak ibadat kepada Tuhan yang menjadikan segala-gala makhluk. Itu konsep agama Islam kita. Agama mana-mana ya tak serupa dengan agama kita ya sini Dikata kita nak mengajak supaya ibadat kepada Tuhan yang tunggal, yang menjadi, yang mengada, yang memati, yang menghidup, yang merezeki, yang mengangkatkan pangkat kita, yang menurunkan pangkat kita, semua ada di dalam jagaan Tuhan, milik ke Tuhan semua. Nak buat ibadat pada hak tu, tak sewi ibadat sesama makhluk sama sekali. Apanya? Ya Rasulullah, kenapa kita tak boleh nak ibadat sesama makhluk? Orang mari tanya Nabi. Nabi pun jawab dengan ayat Quran, katakan walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Mulia ni makna lagu mana? Makna takwinya manusia ni, tak maui manusia ni mengabdikan sesama makhluk. Tak sih. Apabila kita boleh keluar tubik diri kita daripada memperhambakan diri kita sesama hamba, kita memperhambakan diri kita kepada Tuhan yang mengada menjadikan kita, hak ni berasa lega, berasa terbuka hati kita, berasa kata hati kita ni jadi ada kekuatan, ada rasa lebih, ada berasa izzah, sifat kemegahan. Ning Islam kita. Tahu tak lagi kata orang tak sel dengan agama Islam ni apa? Kerana agama yang lain daripada agama Islam, ia tak mau nak manusia itu ibadat pada Tuhan yang mengada, yang menjadi kita sungguh. Nak doa ibadat sama-sama makhluk. Sebab tu Tuhan kata ibadun amsalukum, mereka itu hamba, mereka itu makhluk seumpamamu. Tahu apakah mung duk ibadat kepada dia nya? Ni makna ayat Al-Quranul Karim apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di sini. Innama ilahukum ilahu wahid. Allah. Hak ni hak nak. Kalimah ilah wa ilahukum ilahu wahid, hak kita setengah-setengah. Ayah-ayah kita, mama-mama kita duk wirid belakang daripada semaya pagi dan petang setengah-setengah. Wa ilahukum ilahu wahid ni maknalah mana? Ilahukum ilahu wahid. Tak ada sepatah di dalam Quran Rabbukum Rabbun wahid, tak ada. Sebab balik kejadian Tuhan terhadap kita ni, tak ada siapa manusia yang syak kata Allah Ta'ala hanya jua yang mengada, yang menjadi, yang mati, yang menghidup, tak ada. Tapi muskilah orang zaman Nabi dah ada zaman tu dia percaya kepada Allah Ta'ala, kata Tuhan mengada menjadikan dia. Dan kita seluruh umat Islam kita di tempat kita di sini ni pun biasa dengar kisah tak kalau Abrahah tu mari nak peracurkan Kaabah. Lalu dia tadi itu mari dengan bala tentera dia curi seekor unta daripada Abdul Muttalib sebagai nenek bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdul Muttalib tu baik pergi carilah unta dia tu. Tu baik pergi cari situ cari sini, jumpa dengan puak-puak hak mari nak membinasakan Kaabah. Lalu Abdul Muttalib tu kata,
Mari ni ada hajat gapo apa mung mari pada Yamin ni? Mari nak ambil Kaabah iklik duk pak aku Jadi maju sikit. Pia duk jaga situ. Puak-puak hak Abrahah ni tanya, siapa duk jaga situ? Duk jaga Kaabah tu siapa? Lalu Abdul Muttalib kata, Rabbun yahmiha. Ada Tuhan duk jaga dia atas apa-apa. Sepatah tu ia kecek. Satu perkataan itu memadai. Orang yang berakal kecek tak banyak. Apabila pergi di situ jumpa sungguh dengan apa yang duk jagakan Al-Kaabah Musyarrafah tadi itu, kenapa sungguh nak royak kata gapo, nak royak atau orang kafir Quraisy dulu ni perhubungi agama Nabi Ibrahim dulu tadi tu dia ada lagi, mana dia kena akan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia apabila nak ibadat kepada Tuhan, ia capo. Ia jadi capo, ia dikosi. Lalu Allah Ta'ala nak menegakkan dalam Quran ini supaya Nabi Muhammad nak baru semula akan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata lagu mana? Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan bagi kamu yang aku mengajakkan kamu supaya ibadat kepadanya ialah Tuhan yang tunggal. Ilahukum ilahu wahid, mana Tuhan yang tunggal. Kalimah wahidun mana tunggal di sini. Tunggal mana kata tak ada gulawe, tak ada capo. Dengan sebab itu imam kata lagu mana? Ai la syarikalah, tidak ada menyungutu baginya. Ini nak tanya dulu kepada umat Islam, nak tanya dulu kepada manusia yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Tuhan yang sebenar yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya ialah Allah Taala hanya jua. Tapi alhamdulillah umat Islam kita pakat faham belaka sini. Alhamdulillah kita pakat faham belaka ni, hak kita duk wirid ya jamin muda-muda lagi, masa mari lama mari dah. Tetapi iman kita berhajat kepada kita tajdid, berhajat pada kita baru. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Barulah iman kita dengan kita menyebutkan la ilaha illallah. Banyak la ilaha illallah. Senantiasa masa saya duk mengaji, guru-guru duk talqin, duk beri peringatan, kata lafaz hak mudah sekali manusia nak sebut, sehingga bibir mulut tak kena katuk gi mari gitu lafaz la ilaha illallah. Cuba kita ngangur mulut kita tak ada apa nama, wak bibir mulut kita bergerak tapi kita sebut boleh la ilaha illallah. Nak royak kata kalimah ning-ning adalah kalimah yang besar. Sama sahaja dengan innama ilahukum ilahu wahid. Hak kata la ilaha illallah tu sama sahaja. Dengan sebab itu apabila Nabi kata dengan ini perkataan, orang Quraisy itu menyakiti akan Nabi sehabis-habis jalan. Di situlah yang kita dengar sebab gapo peristiwaan hijrah kepada negeri Habasyah, hijrah kepada Madinatul Munawwarah, tak lain tak bukan yakni dengan perkataan innama ilahukum ilahu wahid. Hanya Tuhan yang sebenar yang kamu patut layak mengabdikan diri kepadanya ialah Tuhan yang satu. Tak boleh kita nak pergi buat lagu lain. Nabi Muhammad tak sah. Sebagaimana kita dengar pada tuan imam kita baca maghrib tadi, ayat hak dia sakit hati sekali. Dia mengajaknya, Nabi Muhammad kata ya Rasulullah, ya Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah, kita nak panggil ya Rasulullah. Sama ada Nabi wafat ataupun Nabi hidup, wajib kita kena ihtiramkan Nabi, menghormati Nabi hayyan wa mayyita, hidup dan mati. Wajib kita kena hormati, tak boleh kita nak buat panggil nama sebagai nama orang kita biasa, tak boleh.
la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Tuhan kata, la taj'alu, mari dengan teguh nahi, jangan kamu hai umat Islam menjadikan panggilan rasul kamu sebagaimana muduk panggil setengah di atas setengah di kalangan kamu. Tak boleh. Kita dah buat panggil nama Nabi betul-betul gitu, tak boleh. Tuhan larang kita. Dia Nabi Allah, ya Rasulullah, kena panggil balas tu. Supaya kita tadi itu mengagungkan Nabi, balik panggil dia tu kita agung dah. Jangan kata ke hak lain. Lalu Nabi Muhammad ni royak dengan itu perkataan. Puak dia kata, ya Muhammad, orang tak beriman panggillah tu lah. Kita orang beriman panggil ya Rasulullah. Gini pun tak apa lagi, ya kata. Setahun kita pakai ibadat pada Allah Ta'ala hal keadaan tunggal. Tahun dapat kita pakai capur tak apa. Tuhan ratik, Hubal ratik, Allat wal Uzza ratik dan sebagainya, tak apa ha? Kita buat gitu. Nabi Muhammad duk dia sehingga turun ayat Al-Kafirun. Kita baca tak? Untuk imam baca tak ni. Qul ya ayyuhal kafirun, kata olehmu ya Rasulullah, hei orang yang tidak beriman. Al-kafirun mana kata beriman. La a'budu ma ta'budun, kami tak akan ibadat sama sekali apa yang kamu ibadat. Nak bercapur-bercapur tu kami tak sih. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Mung tak ibadat seperti aku tak ibadat seperti mung. Akhir sekali, lakum dinukum waliyadin. Mung agama mung, aku agama aku. Apa tu kita dengar surah Kafirun itu, apa kita boleh gapo? Bacalah dalam tafsir mana-mana, amo tengok ni dalam tafsir. Semua yang ada di tangan kita ni golek ulama. Makna kata ijma' para ulama, nak ayat kata kisah tullah. Makna pengertian tullah dinamakan imanul talab. Apa panggil? Imanul talab. Cara kita nak beriman ataupun tauhidul talab. Untuk kita tadi itu nak menjadikan diri kita supaya tak capur dalam masalah amal ibadat. Nak menegakkan ayat yang kita dah baca dalam surah Kahfi ni, yakni innama ilahukum ilahu wahid. Hanya Tuhan bagi kamu yang aku nak mengajak padamu, hai manusia, iaitu Tuhan yang tunggal, tidak ada menyungutu baginya. Apabila pehedah sini, nak buat lagu mana pula? Nak buat kata faman kana yarju liqa'a rabbih. Ni baru mari faman kana yarju liqa'a rabbih. Suruh tanya dulu. Kalau kita nak misal dengan cara mudah ke, kita kalau nak bina masjid ni ke, kalau utang gapo ni, kita kena cuci dulu. Sodok ke gano ke, kita menyuci dulu sama tanah ke lagu mana, ya gitu. Juga hati kita nak boleh terimanya, nak boleh buat amal dengan cara molek, pasti kita kena faham dulu. Faham ni ambil mana? Ambil daripada orang nak faham yang makan saka para rasul. Sebagai alim ulama dinamakan hum warasatul anbiya. Warasatul anbiya ni ayat gapo kita? Ni ya baca Quran kita dengar, baca hadis kita dengar, syarah mengikut ulama kita dengar. Ajalah tu. Siapa pun kalau syarah lagu ni, mengajar lagu ni, haula hum warasatul anbiya. Mereka itu adalah pengwarisi nabi-nabi dan rasul-rasul. Tak ada kecuali bangsa bahasa mana, orang di kampung mana, orang di daerah mana, orang negara mana, negeri mana, serupa sahaja. Tak ada perbezaan. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi katalah mana? Faman, maka sesiapa. Masuk belakang ni. Lelaki, perempuan, kaya, tak kaya, janguk, tak janguk, pangkat tinggi, tak pangkat tinggi, semua masuk belakang. Gaponya man kana yarju liqa'a rabbih. Yang adalah dia tadi itu manusia tu nak kepada balasan, nak berjumpa dengan Tuhan
yang mengada yang menjadikan kita, Tuhan hak jadikan kita. Pasti kita kena jumpa dengan Tuhan belaka. Nak jumpa tak jumpa, ya jumpa semata Tuhan ni. Sebab ada ke tak kita boleh tengok dalam dunia ni orang tak meninggal dunia? Tak ada. Semua meninggal dunia belaka. Sama ada taleh, saleh, baik tak baik, habis pergi belaka. Kalau gitu, Tuhan nak rayakkan sistem cara kita nak pergi jumpa dengan Tuhan supaya nak jaya. Nak buat lah mana? Ni Tuhan nak rayak kita dengar. Kita dengar daripada alim ulama kita, dia baca ayat ni supaya kita nak pergi kena. Ya dalam urusan agama ni, ya nak gamuk tak boleh. Nak berasa gitu apa, gini apa, lah bukan lagu tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih ay thawabahu wa jazaahu as-salih. Maknanya pahala, ganjaran, balasan yang baik. Muka Tuhan ayat kata, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Siapa dia pergi jumpa dengan Allah Ta'ala dengan cara molek, bawa amalan hak bersih, pergi jumpa Tuhan, maka bagi dia itu syurga yang pangkat tinggi. Lahum darajatul 'ula, makna tinggi pangkat Tuhan nak di sisi Tuhan. Kita kalau tak boleh nak faham sini ni, terkadang kita berasa mudah benda ni. Berasa kata tak apa, berasa kata kita biasa dah dengar sok mudah. Dengar sok tak ada pelik. Tapi hak peliknya ganakah tak berasa kata dia tadi itu ada kesan gapo-gapo dengan hati kita. Apabila kita nak buat baik jadi lambat. Apabila kita nak kepada kebajikan jadi sekak gini, sutuk gini. Kerana kita dengar saja. Perlaksanaan kita tak berbuah. Seumpama pohon kayu yang dia itu banyakkan daun, tetapi sampai masa tak berbuah. Ini perkara-perkara yang kita kena muhasabahkan diri kita masing-masing. Apabila gitu, Tuhan suruh lagu mana? Wak gapo? Tuhan suruh wak gapo kita ni? Orang yang nak pergi jumpa dengan Tuhan nak cedek gapo? Ni tepat kita nak cedek. Tuhan kata falyamal amalan salihah. Maka hendaklah mung itu heman mereka tadi itu tu buat akan amalan yang salih. Allah. Amalan yang salih ni makna lagu mana? Ai ma kana muwafiqan li syara'illah ta'ala. Yakni amalan yang sepakat dengan undangan-undangan Allah Subhanahu wa taala. Amalan ni kalau orang tanya gapo makna amal? Amal ni maknanya perkara hak Tuhan suruh. Kemudian Tuhan redha terhadap amalan tadi apabila kita kerja muwafaqah, mana selaras molek dengan syarat, dalam arti kata ada rukun dan syarat, maka hak tu dinamakan amalan yang soleh. Lain daripada ni tak masuk. Orang kafir ni buat amalan, bukan dia sikit juga. Bangun terkadang pagi pada kita lagi. Buka 4, buka 3 tu ya bangun dah buat dia. Lepas daripada kita semaya subuh, belum pada matahari nak naik tu ya sembah berhala dia dah. Sebab tu tak disyaratkan kita semaya sunat belakang daripada semaya subuh tu. Lepas semaya asar apa dia buat amal kuat, puak-puak dia tak disunatkan kita semaya sunat belakang daripada asar, takut tasyabuh, takut jadi serupa menyerupai dengan amalan-amalan orang tu, orang hatta beriman. Letih buat dia buat amal, tetapi Tuhan katakan amal orang kafir. Tengok, buat sama buat, umur sama Tuhan beri, rezeki sama Tuhan beri,
Masa duk hidup dunia pun sama lah. Tetapi Tuhan kata walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'ah. Amalan-amalan mereka yang tidak beriman seumpama air. Mana air yang ada di atas tembok, di atas batas lah. Kalau bahasa petani mana atas batas, atas tembok lah sini. Apabila kita bawa kereta, bawa gapo, seumpama air di depan. Itu makna sarabin dalam bahasa Quran. Biqi'atin, di satu tempat di atas tembok tadi itu, yahsabuhu dhan'anu ma'a. Orang hak derhaga, orang yang derhaga air tadi itu, dahaga sangat air, ia sangka kata itu ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'ah. Apabila dia pergi sapa, tak ada gapo sekarang. Tu amal orang kafir. Itu di dalam surah An-Nur. Di dalam surah Al-Furqan Tuhan kata wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Mereka itu mengemukakan amalan dia, berbagai-bagai amalan, tetapi Tuhan menjadikan habuk hanging habis licin. Akhirat esok tak lekat gapo sekarang. Kenapa kaya Allah? Kerana dia tak ada buat amalan yang soleh. Amalan apa soleh? Amalan yang muwafaqah dengan syariat Allah Ta'ala. Letih peri ya. Letih peri. Orang kafir ni letih peri. Kita orang mukmin letih juga. Sabar di atas taat tadi, nak boleh mari masjidnya, lenguhnya, ta'uraknya, begitunya. Adalah kita kerja penat ni. Kalau kerja guru gak hanya pergi musafir situ, pergi musafir sini, lepas mengorek ada kuliah dia, lepas subuh ada kuliah dia, kena usaha. Duk tengok buku, tengok tu, tengok ni, untuk nak kemukakan ilmu pengetahuan kepada umat masyarakat. Mengingati diri dia dan mengingati ummah. Usaha, bukan tak usaha. Tapi Tuhan beri balasan. Apa? Kerana muwafiqan li syara'illah. Kerana dia muwafaqah molek dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kata kita terlepas diri daripada ayat yang kita dengar di awal, wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, malaikat mereka yang beriman dan buat amal yang soleh sahaja. Hak tu terlepas daripada diri orang yang rugi. Dengan sebab itu Allah ingatlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita patut dan wajib syukur terhadap dia, yang mana dia beri kita sebagai jadi orang yang beriman, orang Islam. Hak ni jangan kata oh dulu kita beranak mari kita ni orang Islam, kekok mana dak. Mak pak kita orang Islam, tok nenek kita orang Islam, sekarang tu lah. IC kita orang Islam banyak tu lah. Tetapi tuan tak ada tahu gapo. Rugi biasa ni, rugi. Kerana dia tak erti, tak faham akan hakikat hidup, tak tahu. Hari ni kalaulah kita tak kecek masalah ning banyak tarik ke dunia ni nak heret kita keluar tu pada agama. Di dalam dunia Allah ni, yang kata negeri Nusantara kita, Asia kita ni, negeri Arab ni pakai murtad banyak mana hari ni. Bukan sikit. Anak-anak muda ni jadi murtad sebab ni tak ada hakikat ni. Masalah ni kita nak kecek kasar tak boleh. Kena kecek, nak khitab, nak tujukan perasaan dan akal fikiran, supaya nawi manusia itu boleh beriman dengan cara molek. Oh banyak cara lah kita kena guna cara. Kalau kita tak sempat di situ, habis licin orang kita tubik ada agama. Sebab dia tak faham. Berasa bebanan, dia tak kuasa nak kerja, berasa berat di atas dia, berasa tu berasa ni, dia tak kuasa. Kemudian satu lagi syarat nak wisahnya amalan kita di sisi Allah Ta'ala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tak boleh kita tadi itu, jangan kita itu menyengutu ibadat kita
Dengan Tuhan kita ni hak mana-mana pun, sesiapa pun tak boleh. Maksud lagu mana? Wa huwallazi yuradu bihi wajhallah wahdahu la syarikalah. Surah kita tadi itu kandak wajhullah, makna surah kita kandak dengannya amalan kita tu kena ikhlaskan kerana Allah Ta'ala hanya jua. Ikhlas ni makna lagu mana? Makna kita bersihkan hati semata-mata kerana Allah. Kita dah baca habis cakap dah ayat Quran tu, terkadang kita tak ada tadabbur. Mana? Tu awal iftitah kita dah baca tu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yalah tu. Hidup mati aku, ibadat aku, puasa apa nama semaya aku, hidup aku mati aku, haji aku, sembelih aku lillahi rabbil alamin, kerana Allah hanya jua, tidak ada sekutu bagi Tuhan. Masalah ni kita kena cerak masalah. Kena jelas masalah ni. Dengan diri kita tak ada sakut paut dengan siapa-siapa. Tiap-tiap orang kena ambil benda ni. Makna kata wahadhani ruknan al-amal. Dua perkara ni adalah rukun bagi amal. Yang Tuhan nak terimakan amalan tadi. Yang Tuhan nak terimakan amalan tadi. Pastilah bahawa kena ikhlaskan amalan itu kerana Allah, dan betulnya dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana ada rukun, ada syarat. Meriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya aku takut sekali hai umat aku di atas kamu, iaitu syirik kecil. Qalu, maka kata itu sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah menyengutu syirik kecil ni gapo ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam ar-riya, iaitu ar-riya, riya. Riya ni satu penyakit yang ulama akhlak kita, ulama tasawuf kita ni duk jagakan kita. Tak sewi ada amalan kita riya, tak boleh. Mari masjid ada riya, semaya ada riya, buat haji ada riya, sedekah ada riya, umrah ada riya, baca Quran ada riya. Ar-riya tu menunjuk tu, hak tu adalah menyengutu Allah Ta'ala dengan cara halus. Hak ni takut. Ada hak ni Tuhan tak terima amalan. Tak kira amal apa siapa. Lalu Allah Ta'ala kata pada hari akhirat esok, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, Allah Ta'ala kata pada hari akhirat esok, idza jazan nas, apabila Tuhan nak balaskan akan manusia bi'amalihim, dengan amalan-amalan mereka. Kita ni pasti kena nak jumpa dengan Tuhan untuk nak dapat balas amalan. Ni kita duduk di atas masjid semua ni, Tuhan balas. Kita semaya pula Isya setari, Tuhan balas. Kita mari dengar orang mengajar, Tuhan balas. Kita duk tunggu balasan daripada Tuhan. Lalu Tuhan kata ganu, kalau kita buat amalan tak ada riya, ada riya lagu mana? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Mungkin carilah orang hak mung dak nak menunjuk dulu di atas dunia tadi, mungkin cari pahala pada dia. Coba pergi cari pahala pada dia. Fanzuru hal tajidu indahum jazaa. Tengok, mung nanti tengok, adakah didapati kamu itu di sisi mereka hak mung duk ria dak menunjukkan amalan itu ada balasan? Apabila Tuhan kata gini, enggak malah mengiling kita. Rugi sehabis-habis rugi. Waktu dah, masa apa guna dah. Tapi tak ada ikhlas. Inilah perkara-perkara yang kita kena tambih, kena beri peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada umat masyarakat di sini. Mudah-mudahan perkara ini boleh tertanam di dalam jiwa kita, supaya benda ni jadi bekalan hidup dunia dan jadi balasan yang bagus dan baik
di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Maka pada perjumpaan sekali ini kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan kepada kita yang mana hadirkan di dalam majlis ilmu pengetahuan. Minta Allah Subhanahu wa taala angkatkan darajat kita di dunia maupun di akhirat nanti, mesembuhkan penyakit kita yang kita sakit, dan merahmati akan saudara kita, nenek moyang kita yang telah meninggal kita menujukan kepada alam barzakh. Maka pada perjumpaan kita sekali ini, terima kasihlah sekali lagi pada ahli jawatan masjid di sini, khususnya imam dan Maulana Bisyara, dan lain-lain lagi yang sudi boleh buat perjumpaan kita pada malam ini. Sekadar ini sahaja dulu, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alina qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.